Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik yang penting, iaitu bagaimana cara-cara untuk mencegah keguguran, khususnya bagi mereka yang mengalami keguguran berulang kali. Punca utama bagi keguguran ialah baka yang cacat. Baka cacat ni berlaku ketika persenyawaan benih antara benih lelaki dengan telur perempuan. Dan kecacatan ini tidak boleh dirawat atau dicegah kerana ia akan berlaku tanpa kawalan. Biasanya kalau berlaku kecacatan dalam baka menghasilkan embrio yang cacat, kebanyakan embrio ini akan gugur dan tidak dapat tumbuh seperti biasa. Di antara semua keguguran, baka cacat mungkin adalah punca bagi kebanyakan atau lebih daripada 50% dari semua kes keguguran. Punca kedua ialah faktor-faktor dalam rahim dan ovary. Misalnya ada kecacatan pada bentuk rahim, iaitu kecacatan semula jadi seperti rahim yang bercabang atau biconvoid atau uniconvoid uterus. Ini adalah keadaan semula jadi. Ataupun rahim jatuh ke belakang atau retroverted yang disertai dengan senggugut dan penyakit endometriosis. Ini adalah satu juga punca penting bagi berlakunya keguguran yang berulang-ulang. Lain faktor ialah masalah pada ovary. Yang sering ialah keadaan yang digelar polycystic ovary syndrome atau PCOS. Dan kebanyakan mereka ini dikaitkan dengan orang yang gemuk atau obesity. Lain-lain jenis tumbuhan seperti fibroid atau lain-lain jenis ovarian cyst pun juga boleh menyebabkan keguguran. Pintu rahim yang tak kuat boleh juga menyebabkan keguguran, tapi ini sering berlaku pada kehamilan pertengahan, iaitu mid trimester atau lepas 4 bulan. Keguguran peringkat awal juga boleh disebabkan oleh suatu gejala pada darah. Mungkin ada antibody di dalam darah, dan antibody ini yang biasanya menjadi penahan daripada penyakit. Ia dapat mengesan benda asing pada embrio. Benda asing itu adalah daripada pihak suami, kerana embrio atau janin adalah hasil percantuman dua jasad, iaitu daripada ibu dan pada bapa. Jadi antibody ini akan cuba merosakkan janin tersebut, menyebabkan keguguran. Dalam darah juga ada jangkitan kuman yang boleh merosakkan janin di peringkat awal. Jangkitan kuman yang sering dikaitkan dengan keguguran ialah toxoplasmosis, rubella, CMV virus, herpes type 1 dan type 2, dan syphilis. Ini adalah di antara jenis jangkitan yang kadang tidak ada tanda langsung pada wanita tersebut. Tetapi kuman-kuman itu akan hadir, akan ada di dalam darah, dan darah yang akan mengalir ke dalam rahim melalui uri, dan kuman ini boleh menyerbangi ke dalam rahim dan merosakkan atau mematikan janin tersebut. Lain-lain jenis ialah penyakit, beberapa jenis penyakit, dan yang paling sering sekali yang dikaitkan dengan keguguran ialah penyakit diabetes. Biasanya kalau ada keluarga yang mengidap penyakit diabetes, ini wanita tersebut mempunyai potensi untuk mendapat
diabetes waktu hamil. Dan jika ia gemuk dan ada juga penyakit polycystic ovary syndrome, maka risiko diabetes atau kencing manis ni lebih tinggi dan risiko keguguran pun tinggi. Lain-lain penyakit boleh juga menyebabkan keguguran, tapi ini jarang berlaku. Stres, satu faktor penting yang boleh menyebabkan keguguran di peringkat awal. Kerana stres akan mengubah hormon dalam wanita, dan ini akan mengganggu pertumbuhan janin di peringkat awal dan menyebabkan keguguran. Punca stres banyak, berbagai jenis seperti physical stress akibat kepenatan, mental stress kepada tekanan jiwa dan mental, dan emotional stress juga. Ini semuanya boleh menyebabkan keguguran di peringkat awal. Akhirnya faktor-faktor sekitaran, khususnya racun dan pencemaran akibat daripada bahan-bahan kimia, pencemaran daripada asap, pengeluaran kilang, asap motor, juga asap daripada orang yang merokok, orang yang terdekat dengan kita merokok dan kita menghidu asapnya. Bahan-bahan kimia, spray seperti insecticide, spray pewangi dan spray cat. Spray ni kalau dihidu, mungkin wanita yang hamil di peringkat awal boleh menghidu racun dalam spray ini, dan ini juga boleh mengancam kehamilan. Racun-racun yang terkandung dalam makanan termasuklah benda-benda pengawet dan bahan perisa yang terlalu banyak. Juga terlalu banyak makan karbohidrat dan gula waktu hamil boleh menjadi racun kepada janin dalam peringkat awal. Oleh itu, berwaspadalah ya dengan faktor-faktor sekitaran yang boleh mengeluarkan racun dan mengancam kehamilan. Penting sangat bagi wanita yang telah mengalami keguguran pada masa yang lepas, bila ia mengandung seterusnya, untuk berjumpa dengan pakar secepat mungkin. Mungkin ia boleh diberi rawatan untuk menguatkan kandungan, seperti memberi suntikan hormon untuk mentenangkan ataupun menguatkan rahim, untuk memberi suplemen-suplemen yang penting yang boleh memberi kesihatan badan dan menguatkan imuniti badan. Dan juga untuk memberi nasihat tentang pemakanan dan apa perkara-perkara yang perlu dielakkan, khususnya faktor-faktor yang telah saya nyatakan di atas tadi. Dan banyakkan rehat, jauhkan daripada tekanan fizikal, perjalanan jauh, hubungan seksual suami isteri pun perlu dijauhi di peringkat awal. Kalau perlu juga dilakukan, perlu ia tidak masukkan air mani ke dalam faraj dengan menggunakan sarung kondom, dan kedudukan waktu bersama juga tidak dalam keadaan yang normal, menekan suami di atas. Elok digunakan kaedah hubungan side position tanpa menekan perut isteri. Penting juga wanita menjauhkan daripada faktor-faktor yang saya nyatakan tadi, khususnya benda-benda yang mengeluarkan racun di sekitaran rumah kita, di tempat kerja atau lain-lain. InsyaAllah kalau anda sekalian boleh patuhi nasihat-nasihat tersebut, kali ini kandungan akan dapat mencapai kejayaan sampai ke cukup.